Jika kita fokuskan tenaga dan usaha kita untuk mencapai impian dan cita-cita kita dalam kerjaya dan dalam berkeluarga, adakah ini sudah cukup untuk kita katakan diri kita sebagai pengabdi yang Maha Pencipta? Sekali lagi ingin ditegaskan, adakah kita benar-benar tahu perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan buat kita di atas muka bumi ini? Jujurnya, masih banyak lagi yang kita tak tahu atau belum sedar tentang hakikat hidup kita di atas muka bumi ini. Kita masih lagi belum mengenal Sang Pencipta kita yang sering kita ucapkan sebagai Yang Maha Agung, Yang Maha Besar. Sudahkah kita benar-benar mengagungkan dan membesarkan Dia dalam hidup kita? Jika dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 tadi, Allah memberitahu kita bahawa Dia perintahkan kita untuk mengabdi kepadanya, maka sudahkah kita benar-benar menjadi pengabdinya? Menjadi pengabdi bermakna menjadi hamba-Nya. Lihat semula hidup kita sekarang ni. Kepada siapakah kita menghambakan diri kita? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada kehendak-kehendak kita semata-mata? Mari kita perhatikan semula surah An-Nahl ayat 78 tadi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta akal fikiran supaya kamu bersyukur. Kita perhatikan pula dua ayat berikut ini. Katakanlah, Allah yang menciptakan kamu dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati agar kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Surah Al-Mulk ayat 23. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti kekuasaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Tiga ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pendengaran, penglihatan serta akal atau hati supaya kita belajar dan berusaha untuk mengenal dengan benar tujuan kita diciptakan. Kita harus kenal kedudukan kita sebagai hamba-Nya dan Dia sebagai pencipta atau pemilik kita. Sebagai hamba, apakah sebenar-benarnya posisi serta fungsi kita? Jika kita gagal menggunakan kurnia-kurnia tadi untuk mengenal posisi dan fungsi diri kita serta kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 179 tadi, pasti destinasi akhir kita adalah neraka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyeru manusia untuk masuk ke dalam syurga-Nya. Dalam surah Yunus ayat 25, Allah berfirman, dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam, tempat yang selamat, sentosa atau syurga, dan Dia memberi petunjuknya kepada sesiapa yang Dia kehendakinya ke jalan yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan petunjuk terhadap segala apa yang Dia kehendaki di dalam Al-Quran untuk kita laksanakan supaya kita dapat memasuki syurga-Nya. Namun, jika kita tetap gagal mempelajari serta memahami petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, pasti kita juga akan gagal memasuki syurga-Nya. Setiap hari dalam solat kita bacakan ayat berikut ini. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 162. Adakah ini sekadar bacaan tanpa perlu memahami maknanya dan melaksanakannya? Mari kita sama-sama fahami, dalami dan laksanakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan buat kita agar kita dapat menuju syurga-Nya.